Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan subjek MPU 3362 Falsafah dan Pemikiran Islam di bawah bab 7 Pembahagian Ilmu dalam Pemikiran Islam, iaitu Al-Amiri, Al-Farab dan Al-Qutb Ad-Din Al-Shirazi. Terima kasih kepada Ustazah Nur Saadah. Saya di sini Adelina Masturina binti Abdul Rizam 19BB02020 bersama rakan-rakan saya Siti Nur Syahada, Yasara Aida dan terakhir sekali Izzah Atira binti Zulmat Rianto. Seterusnya saya serahkan kepada Izzah Atira. Assalamualaikum, saya Izzatira akan menerangkan serba sedikit pendahuluan tentang bab ini. Pemikiran Islam semestinya menggali pelbagai ilmu dan mempunyai pelbagai sikap yang berbeza berdasarkan latar belakang pengetahuan dan pendidikannya. Meskipun ahli falsafah mentauliahkan pelbagai manusia mempamerkan pelbagai sifat tentang falsafah, namun hanya sebahagian sahaja yang dapat dicirikan sebagai bersifat falsafah itu sendiri. Sehubungan dengan itu, kami akan menerangkan serba sedikit ahli falsafah tersohor, iaitu Al-Amiri, Al-Farabi dan Qutb Ad-Din Al-Shirazi. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Izzah. InsyaAllah saya akan meneruskan tentang perangan tokoh, iaitu tokoh yang sangat terkenal yang bernama Al-Amiri. Jadi nama saya Siti Nur Syahada 19BB02021. Jadi insyaAllah siapakah itu Al-Amiri? Jadi nama panjangnya adalah Abu Al-Hasan Muhammad Al-Amiri yang juga lebih dikenali dengan nama Abu Al-Hasan bin Abi Dar. Beliau ini dilahirkan di Tabahur, Persia pada permulaan abad ke-10 Masihi. Jadi Al-Amiri ini merupakan seorang ahli falsafah yang sering mengaitkan ilmu falsafah dengan ilmu Islam. Dan terdapat pandangan yang mengatakan bahawa karyanya iaitu Al-Ilam bi Manaqib Al-Islam merupakan satu pandangan yang sangat unik kerana beliau mengambil pandangan itu dan juga peluang itu untuk membela Islam. Jadi terdapat pandangan Al-Amiri yang diketengahkan oleh beliau iaitu pandangan terhadap ilmu filsafat dan juga ilmu religius. Jadi untuk ilmu filsafat ini, ia merupakan ilmu yang mencakupi metafizik, matematik dan ilmu-ilmu empiris seperti aritmetik, geometri, astronomi, mekanika dan juga ilmu-ilmu fizik yang menyentuh ilmu seperti ilmu zoologi, botani, mineralogi, selain daripada ilmu kedoktoran dan juga farmakologi. Jadi ilmu filsafat ini juga katakan wahyu itu adalah selaras dan juga tidak bertentangan dengan akal manusia. Jadi semua ilmu yang bermanfaat apapun jenisnya, tidak kiralah ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dianjurkan oleh Islam untuk diamalkan dan juga dipelajari. Jadi ini kajian terhadap ilmu matematika dan juga ilmu empiris ini memberikan penggambaran sedikit bahawa segala penciptaan dan juga pengaturan di seluruh dunia ini yang ada di alam semesta inilah tidak berasaskan ataupun bukanlah semuanya adalah secara kebetulan ataupun merupakan satu kekacauan ataupun merupakan satu kesia-siaan. Jadi bukanlah seperti itu. Tetapi asasnya ia merupakan peraturan dan juga kebijaksanaan yang telah direncanakan oleh Yang Maha Pencipta. Jadi seterusnya saya akan menerangkan pula tentang ilmu religius yang diketengahkan oleh Al-Amiri ini. Jadi istilah al-ulum al-ilmiyah merujuk kepada ilmu-ilmu agama Islam iaitu seperti ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu kalam dan juga ilmu bahasa dan sastra. Jadi ilmu yang dapat meneguhkan keyakinan dan juga penghambaan manusia kepada Allah dengan mengenalkan agama yang benar dikiralah ilmu religius. Jadi ilmu-ilmu ini tidak hanya memenuhi kebutuhan individual tetapi juga kebutuhan masyarakat sekeliling bahkan umat manusia itu sendiri. Artinya ilmu ini juga, ilmu religius itu juga adalah ilmu rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada keseluruhan alam. Jadi ilmu-ilmu ini lebih utama daripada ilmu-ilmu rasional yang lain
kerana ilmu-ilmu rasional yang lain ini berpandukan hanya pada akal manusia. Tetapi seperti kita tahu, manusia ini mempunyai hadnya, mempunyai kudratnya, di mana manusia ini fitrahnya membuat kesalahan dan juga bukanlah seorang yang maksum seperti Nabi dan sebagainya kan. Jadi sampai di situ sajalah penerangan saya tentang satu tokoh yang sangat hebat, iaitu Al-Amiri. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Sarah Aida Minta Azani, bernombor matrik 19BB02031. Saya akan menyambung ke perbincangan ini dengan membentangkan tentang Al-Farabi. Baiklah, siapa itu Al-Farabi? Nama lengkap beliau adalah Abu Nasr Muhammad bin Turkhan bin Al-Uzalah Al-Farabi. Beliau dikenali dengan nama Al-Fabayas di Barat. Beliau mendapat gelaran Al-Farabi kerana kelahirannya di Farab, yang juga disebut Kampung Utrar, sebahagian dari Republik Uzbekistan dalam daerah Turkistan, Rusia. Al-Farabi dilahirkan pada tahun 258 Hijrah bersamaan 870 Masihi di dalam keluarga yang beradil dan dipenuhi dengan kesenangan. Baiklah, kehidupan Al-Farabi dapat dibahagikan kepada dua peringkat. Yang pertama, bermula sejak lahir, masa kanak-kanaknya, masa remajanya sampai beliau berusia 50 tahun. Telah diyakini bahawa beliau lahir sebagai orang Turki. Pendidikan dasarnya ialah keagamaan dan bahasa. Beliau mempelajari fiqh, hadis dan tafsir Al-Quran, serta beliau juga mempelajari bahasa Arab, bahasa Turki dan Parsi, serta menguasai muzik secara teori dan praktikal. Beliau tidak mengabaikan manfaat yang dapat diperoleh dari pembelajaran rasional yang berlangsung pada masa hidupnya seperti matematik dan falsafah. Ketika beliau demikian tertarik dengan pembelajaran rasional, beliau tidak puas dengan apa yang diperolehnya di kota kelahirannya. Terdorong oleh keinginan intelektualnya itu, maka beliau meninggalkan tanah kelahirannya dan mengembara menuntut ilmu. Baiklah, peringkat kedua kehidupan Al-Farabi adalah semasa beliau berusia tua dan penuh kematangan. Beliau akhirnya mengembara menuju Baghdad dan mempelajari ilmu mantik daripada Abi Bashar Ibnu Battah. Baghdad sebagai pusat pelajaran yang terkemuka pada abad ke-4 Hijrah ataupun 10 Masihi merupakan tempat pertama yang dikunjunginya di sana. Beliau berjumpa dengan sarjana dari berbagai bidang, di antaranya para filosof dan penterjemah. Beliau tekun mempelajari falsafah walaupun usianya sudah mencecah 40 tahun. Beliau tertarik untuk mempelajari logika dan untuk beberapa lama beliau belajar logika kepada Ibnu Yunus. Al-Farabi bermukim selama 20 tahun di Baghdad dan kemudian tertarik oleh pusat kebudayaan lain di Aleppo. Di sana tempatnya orang-orang brilian, para sarjana, para penyair, ahli bahasa, filosof dan sarjana-sarjana kenamaan lainnya. Al-Farabi tinggal di kota tersebut dan merupakan orang pertama dan terkemuka sebagai sarjana dan pencari kebenaran. Beliau menulis buku-buku dan artikel-artikel dalam suasana gemercik air sungai dan di bawah dedaunan pepohonan yang rindang. Al-Farabi menetap di Syria hingga wafat pada tahun 339 Hijrah bersamaan 950 Masihi. Ibnu Usaybiyah menyebutkan bahawa Al-Farabi mengunjungi Mesir menjelang akhir hayatnya. Yang seterusnya ialah klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Al-Farabi. Baiklah, klasifikasinya dalam perincian ilmu pengetahuan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu bahasa iaitu sintaksis, gramatik, pengucapan dan tuturan dan puisi. Yang kedua ialah logik iaitu pembahagian definisi dan komposisi gagasan-gagasan yang sederhana. Yang ketiga ialah sains persiapan iaitu aritmetik, geometrik, optik, sains tentang langit merupakan astrologi, gerak dan susuk benda-benda di langit. Muzik, ilmu tentang timbangan, ilmu membuat alat-alat pembuatan mesin-mesin dan instrumen-instrumen sederhana untuk digunakan dalam pelbagai seni dan sains seperti astronomi dan muzik. Keempat, fizika yang merupakan sains alam, metafizik iaitu sains merupakan berhubungan dengan Tuhan dan prinsip-prinsip kebendaan. Yang kelima, yang terakhir iaitu ilmu kemasyarakatan iaitu
jurisprudensi dari Torre. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan slide ini, pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih ya Sarah Aida. Seterusnya Qutb ad-Din al-Shiraz yang dilahirkan pada bulan Oktober 1236. Latar belakang keluarga mengamalkan tradisi tasawuf. Dia terkenal sangat luas pengetahuannya. Pada masa itu, dia dikenali sebagai sosok yang pandai dan memiliki rasa humor yang tinggi. Asas Persia pada abad 13 Masihi ini dikenali sebagai seorang penyair, namun kontribusinya bagi pengembangan sains sungguh besar. Saintis bernama Qutb ad-Din Shiraz itu telah menyumbangkan fikirannya dalam bidang astronomi, matematik, kedoktoran, fizik, teori muzik, falsafat dan sufi. Dalam usia 10 tahun, beliau mendapat kerukannya iaitu jubah sufi dan mendapat barakah dari beberapa ulama terkemuka yang lain. Beliau juga belajar kedoktoran atas bimbingan ayahnya sendiri di Rumah Sakit Mozaffrai di Shiraz. Selepas 10 tahun, beliau berhasrat meninggalkan Shiraz setelah abad 1260 dan di Maraga sekitar abad 1262. Di Maraga, beliau mendapat pendidikan dalam bimbingan Nasir al-Din At-Tusi. Beliau meninggal pada 7 Feb 1311 dan dimakamkan di kota Karadab. Kitab-kitab karangan beliau terkandung seperti ilmu falak, geologi, oceanologi, klimatologi, meteorologi, mekanik dan optik. Beliau klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Qutb ad-Din terbahagi kepada dua, iaitu ilmu-ilmu fisiologis dan ilmu-ilmu non-filosofis. Iaitu ilmu-ilmu filosofis ini iaitu ulum hikmi, iaitu ilmu-ilmu filosofis teoritis terdiri daripada matematik, metafizik, filsafat, alam dan logik. Ilmu-ilmu filosofis praktis terdiri dari etika, ekonomi dan politik. Seterusnya, ilmu-ilmu non-filosofis iaitu ulum ghair hikmi iaitu ilmu akli dan ilmu-ilmu intelektual iaitu akli. Ilmu-ilmu tentang yang terakhir, ilmu-ilmu tentang usul dan ilmu tentang cabang-cabang iaitu furu'. Terusnya saya serahkan kepada Yezah Atirah. Akhir sekali kita akan pergi kepada penutup. Pembahagian ilmu dalam pemikiran Islam sudah dibuktikan lagi dalam karya-karya ulama Islam tersohor yang terdiri daripada pelbagai bidang dan berbeza pandangan. Pembahagian ilmu yang ada ni memudahkan lagi kita dalam kaedah cara berfikir dengan cara yang betul dan sistematik. Di samping itu, memberi gambaran bentuk pemikiran Islam agar tidak menyamakan dan mempunyai sedikit perbezaan dengan bentuk pemikiran filsafat barat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.